Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita akan berbincang sedikit sebanyak ya dengan anak muda. Mengapa saya pilih mahasiswa yang untuk berbincang untuk pada pagi ini, kerana mereka terlibat secara langsung dengan pendidikan era baru ya pada kali ini, sebab kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini. Banyak perubahan ataupun banyak pendekatan pendidikan yang mereka terpaksa tanggung. Jadi oleh sebab itulah saya lebih berkecenderungan untuk berbincang dengan para mahasiswa ini untuk mereka mendengarkan idea-idea ataupun pandangan-pandangan datang daripada mahasiswa itu sendiri. Jadi sebelum saya terus kepada tajuk yang diberikan kepada kita ini, saya ingin bertanya sedikit sebanyaklah dahulu kepada Saudara Farhan daripada Presiden PKPIM dan memegang banyak jawatan sehingga ke Asia Tenggara lah. Ya, saya ucapkan tahniah lah ya kepada Farhan kerana keterlibatan dengan NGO itu memerlukan satu masa dan juga pemikiran dan tenaga yang agak banyak ya. Jadi justru itulah ya saya ingin mendapat sedikit pandangan daripada Saudara Farhan tentang apabila kita terlibat dengan persatuan yang tidak yang tidak dibayar apa-apa lah begitu ya, dan sejarah NGO dan sebagainya. Mungkin di universiti pun ada juga persatuan yang terlibat, dan sekarang ini di peringkat kebangsaan atau peringkat Malaysia dia menjadi presiden PKPIM, di Asia Tenggara menjadi setiausaha kepada Persatuan Islam Asia Tenggara dan sebagainya. Jadi bagaimana ya Saudara Farhan sebagai mahasiswa yang untuk mengagihkan masa terlibat dengan persatuan dan juga ya juga terlibat dengan soal pendidikan, lebih-lebih lagi apabila pendidikan yang dalam era baru ini ataupun dalam satu menempuh dalam memerlukan satu corak pendidikan yang bukan lagi dalam bentuk yang lama. Jadi saya nak minta pandangan dan juga penjelasan daripada Saudara Farhan bagaimana pengagihan masa yang dan bagaimana kita nak fokus kepada dua-dua aspek yang saya sebutkan tadi, dengan persatuan dan juga dengan pembelajaran. Ya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ucapkan terima kasih pada YB Datuk Hassan Bahrom, antara YB yang saya tengok cukup aktif sekarang ini membantu rakyat di samping dengan siri-siri kuliah YB, terjah idea, inisiatif yang baik, dan kita dah lama tak jumpa YB, jadi okey. Disebabkan kekangan COVID dan sebagainya ini mengganggu sedikit perhubungan kita. Tapi kita kena ini yang kita selalu sebut pada kawan-kawan kita, kita kena physical distancing, ada penjarakan fizikal, tapi kita kena ada social bonding ataupun interaksi sosial yang lebih kuat. Sebab itulah terma-terma yang positif yang boleh memastikan rakyat dapat, walaupun kita masih struggle dalam keadaan pandemik ni, tapi maknanya beberapa pemikiran positif harus kita letakkan. Itu yang saya letakkan sebagai premis awal apabila kita cakap soal pelibatan kita dalam aktiviti NGO, ada pelibatan sebagai pelajar, mahasiswa, peranan sebagai anak kepada keluarga. Bagi saya adalah, bagi kita adalah untuk kita sentiasa ingat bahawa we need to have a good mind setting. Kita kena ada positive thinking. Kita buat itu untuk apa? Dan untuk rakan-rakan kita yang muda-muda ini, waktu muda inilah kita kena explore semua benda yang kita suka. Waktu muda inilah
kita kena manfaatkan untuk uh, cari ataupun terokai seluas-luasnya peluang-peluang yang ada, kerana waktu inilah waktu yang terbaik. Kurangnya kekangan tanggungjawab, kurangnya kekangan dibebankan dengan permasalahan kalau bahasa orang kampung balik rumah ni nak bagi isteri makan apa, nak bagi anak makan apa aja. Jadi orang muda ni dia fikir belajar, lepas tu banyak ruang. Kita pun ada komunikasi dengan kawan-kawan yang baru 2-3 bulan habis belajar. Dia kata dia rindu waktu belajar. Kalau waktu belajar inilah dia orang boleh buat macam-macam. Kita boleh mengatur jadual. Dan bagaimana kita membahagikan masa itu bagi kita adalah kita sematkan pada diri, orang yang sibuk adalah orang yang tidak mampu menguruskan kesibukan. Jadi kalau orang tu sibuk, dia bukan sebab dia sibuk, dia gagal menguruskan kesibukan tu. Kerana kita percaya setiap daripada kita diberikan 24 jam sehari, setiap daripada kita diberikan kelapangan waktu yang sama, dan kita tidak pelik sekiranya orang yang beraktif berpersatuan ni mempunyai pencapaian, mempunyai dia dapat skor lebih baik lah daripada orang lain. Maknanya yang paling penting adalah penlibatan kita ini harus didasari bahawa kita datang ke universiti, kita masuk ke institusi pengajian tinggi bukan semata-mata untuk belajar, tapi adalah untuk terokai potensi jati diri, meningkatkan soft skill, meningkatkan communication skill. Kerana kita percaya kalau kita membaca report The Future of Work yang dikeluarkan oleh World Economic Forum, jelas dia menyatakan bahawa kemahiran yang sedang dicari oleh majikan-majikan di luar sana bukan semata limited ataupun terhad kepada kemahiran berkaitan kerja-kerja tertentu, tapi mereka memerlukan mereka yang mempunyai kemahiran insaniah. Dalam persatuan lah kita belajar negotiation ataupun perunding dengan orang, belajar berdiplomasi. Dalam persatuan lah kita belajar kadang-kadang daripada tak reti buat poster kepada reti buat poster. Dalam persatuan lah kita belajar daripada tidak tahu untuk bercakap secara yakin, dan daripada itulah kita dapat membina keyakinan kita. Di peringkat kami Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia, kita sebenarnya berterima kasih kepada PKPM kerana mengangkat kita daripada individu-individu yang kecil menjadi sebagaimana kita pada hari ini. Kita takkan dapat network international, bukan sahaja peringkat ASEAN. Kita baru balik 2-3 minggu lepas daripada persidangan pemuda sempena di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang berhimpunkan hampir 313 peserta dengan perwakilan daripada 93 negara seluruh dunia, mana kita bentangkan kekangan atau pandangan kita terkait dengan rasuah dan sebagainya. Ini maknanya adik-adik sekalian dan sahabat-sahabat sekalian, rakan-rakan orang muda, kita kena explore waktu muda. Itu sahaja berkat awal. Okey, terima kasih. Banyak maklumat yang kita dapat ya daripada perbincangan tadi ya. Maknanya soal kita berpersatuan dengan soal akademik itu tidak terpisah di antara satu sama lain. Teori yang kita dapat terjemahkan di dalam bentuk praktikal apabila kita terlibat dengan persatuan. Dan saya cukup tertarik dengan disebut oleh Farhan tadi, orang yang sibuk adalah orang yang mampu mengurus kesibukan. Ini suatu perkara yang agak bagus untuk diterjemahkan dalam pemikiran ataupun pelaksanaan kepada orang muda lah daripada sudut itu. Jadi dari soal explore kepada idea-idea dan juga kerja-kerja yang hendak dilaksanakan. Cumanya saya nak bertanya lah, setelah menjadi setiausaha kepada satu persatuan di Asia Tenggara, mungkin ada perbezaan ya di antara pelajar-pelajar Malaysia dengan pelajar Indonesia, Singapura, mungkin dengan Kampuchea ataupun dengan Burma di Asia Tenggara lah. Pada pandangan Farhan, maknanya mana yang kita boleh ambil dan mana yang boleh dijadikan sebagai panduan untuk kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Dan apabila kita berjumpa dengan
institusi ataupun organisasi ya pelajar-pelajar di Asia Tenggara itu ya. Kita lihat mungkin ada perbezaan, mungkin ada persamaan, mungkin idea-idea baru yang boleh kita terjemahkan di dalam ya kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab NGO ataupun persatuan ya di negara kita ini. Jadi ini mungkin ada idea-idea yang boleh disampaikan oleh saudara Farhan ya. Silakan macam mana dipunyai itu. Kita lihat Asia Tenggara ini suatu rantau yang cukup unik sebenarnya. Terutama kita lihat kita punya rumpun bangsa atau rumpun penduduk yang sama. Contohnya kita ada rakan-rakan di Kampuchea. Kawan-kawan di Kampuchea ataupun Kemboja ini adalah mereka-mereka yang kita engage terdiri daripada Melayu Champa yang mereka boleh bercakap Melayu walaupun Melayu terutama Melayu yang sebelah-belah. Kalau Malaysia ni sebelah Kelantan tu lah. Kelantan lah. Kelantan. Ya, ramai orang Kelantan tu keturunan Kampuchea tu. Ya. Sebab itu kita juga kalau tak silap saya lah. Kalau tak silap saya pergi Kampuchea dulu, dia kata pekalan cepa itu datang daripada istilah Kampuchea, dia kata. Betul tak betul tu Allah alam lah. Jadi maknanya kita akan berinteraksi dengan pelbagai diversity masyarakat dan sebagainya. Cuma kita tidak nafikan wujudnya suatu percambahan idea yang murni. Kita belajar daripada mereka dan pada masa sama mereka juga belajar daripada kita. Dan kita tidak nafikan kita ada kelebihan. Malaysia ini dilihat sebagai negara yang dihormati oleh rakan-rakan Asia Tenggara, walaupun contohnya dalam foreign direct investment baru-baru ini kita antara negara tercorot, tapi ada elemen-elemen Malaysia ini yang masih diraikan oleh rakan-rakan di Asia Tenggara. Contoh, mereka sangat tertarik dengan pendekatan kepelbagaian masyarakat yang kita ada. Dan kita juga belajar dengan rakan-rakan kita di Indonesia bagaimana mereka boleh membina perpaduan rakyat itu bukan lagi dipisahkan melalui Jawanya, Sumateranya, Sulawesinya, etnik. Mereka bersatu atas tekad bangsa Indonesia itu sendiri. Dan itu sering kita tanyakan kepada mereka bagaimana mereka membentuk kesatuan rakyat yang besar. Mereka tak nafikan keperluan kepada pemimpin yang kuat, pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak memecah belah masyarakat. Di samping juga yang menarik, kalau terutama dengan rakan-rakan di Indonesia, mereka mengatakan agama itu tidak dipakai atau tidak digunakan sebagai alat untuk berpolitik. Walaupun tidak menafikan elemen politik itu penting dalam struktur kekuasaan, tapi amat jarang mereka menggunakan medium agama itu sebagai instrumen untuk modal politik. Tapi kekuatan perpaduan rakyat mereka percaya bahawa ini negara mereka, negara Indonesia yang merdeka. Lebih-lebih lagi kita tahu perjuangan kemerdekaan Indonesia itu perjuangan dengan darah, perjuangan yang penuh dengan pelbagai cabaran. Cuma mereka juga belajar dengan kita bagaimana Malaysia ini dapat duduk tidak ada perbezaan terutama dari sudut puasanya kan. Kalau di Indonesia itu dia ada satu golongan akan beraya terlebih dahulu dan sebagainya. Jadi sistem kita dan norma masyarakat di Asia Tenggara ini berdasarkan pemahatan kita adalah masyarakat Asia Tenggara ini masyarakat yang sukakan kedamaian, masyarakat yang sudah pasti tak mahu rantau ini digugat oleh ketidakstabilan keselamatan dan sebagainya. Sebab itulah bila perkara yang berkaitan dengan masyarakat Rohingya dan sebagainya, kawan-kawan kita, tak kira agama yang berbeza, tak kira negara yang berbeza, kita dapat duduk bersama, bincang apa yang kita harus buat untuk membantu masyarakat Rohingya. Yang terkini dalam isu Palestin, kita bincang banyak kali dengan mereka. Apa yang boleh kita buat? Cuma pendekatan di Indonesia itu lebih radikal. Mereka ni berdemo. Kita buat gitu. Rakyat Malaysia ni juga agak santun lah. Agak Malaysia ni agak santun.
Kita beritahu juga dekat kawan-kawan Indonesia tu nak demo-demo pun COVID di sana dah tinggi kan. Tapi alhamdulillah proses vaksinasi di sana itu lebih cepat. Lebih cepat, Walaupun lebih cepat. walaupun penduduknya lebih tinggi daripada kita. Begitu Ya. juga perbincangan kita dengan rakan-rakan di Singapura. Mereka dah tak pakai mask dah saya tengok sekarang. Itu benda-benda yang kita jealous lah kata orang muda sini. Jealous Mana kita orang lain harap dah boleh Malaysia ni lebih cepat keluar. lagi lah dapat vaksin lah ya. Ya betul. Itu yang Ya. kita nampak YB. Okey, terima kasih kerana kita dengan apa nama itu perhubungan itu tadi kita mendapat maklumat, kita mendapat pengajaran dan kita mendapat ilmu ya, perbezaan dan juga persamaan di antara negeri-negeri negara-negara di Asia Tenggara ini. Jadi dengan kehadiran PKPIM di Asia Tenggara ini, saya yakin dan percaya ya akan dapat membentuk satu gagasan ya, satu masyarakat Asia Tenggara ini pada masa akan datang yang lebih kompak ataupun lebih bersatu antara satu sama lain. Ya, ada yang kekurangan di negara kita, mungkin kita dapat belajar daripada negara yang lain. Ya, ada kelebihan daripada negara kita dan orang lain dapat daripada kita untuk mempelajari. Misalnya sebagai contoh ya, kalau kita dapat lihat, iaitu perpaduan di antara kaum di negara kita ini menjadi contoh kepada negara-negara yang lain. Ya, maknanya keamanan, kedamaian, kerjasama, ya, toleransi di kalangan agama dan juga kaum di negara kita ini ya dapat kita terjemahkan, dapat kita tonjolkan dan dapat dicontohi oleh orang lain. Nah, soalan yang ketiga yang saya nak tanya kepada Farhan ya, Presiden PKPIM ya, bukan mudah ya untuk kita berbincang dengan ya orang yang pegang banyak jawatan ni, banyak pengalaman ni ya. Jadi oleh kerana kita berhadapan dengan COVID-19 ini, ya mungkin kita akan bertemu dengan sistem pendidikan yang agak baru. Ya, sistem ataupun paradigma pendidikan itu agak berubah. Dulu kita belajar berdepan dengan pensyarah, sama ada di universiti ataupun di sekolah-sekolah dengan cikgu-cikgu dan sebagainya, ya mempunyai suatu pendekatan pendidikan itu yang bersama dengan apa nama itu ilmuwan di hadapannya. Tetapi sekarang ini ialah satu paradigma pendidikan yang agak baru, iaitu kita belajar kat rumah. Universiti pun kadang-kadang dibuka, kadang-kadang ditutup dan sebagainya kan. Jadi oleh sebab itu, apakah peranan yang boleh dimainkan oleh PKPIM dalam membantu pelajar-pelajar sama ada di universiti ataupun di sekolah-sekolah menengah ataupun sekolah-sekolah rendah yang boleh kita tonjolkan, yang boleh kita terjemahkan untuk kita membantu supaya anak-anak generasi muda pada masa ini tidak ketinggalan dengan ilmunya, tidak ketinggalan dengan pendidikannya, sebab kalau ianya ketinggalan pada masa akan datang ya, inilah generasi yang akan memikul tanggungjawab ya, memimpin negara dan membina negara akan datang. Kalau ketinggalan aspek pendidikan, maka sudah pastilah ya negara kita juga akan keciciran ataupun ketinggalan daripada negara-negara yang lain. Jadi oleh sebab itulah ya, apakah peranan PKPIM yang boleh dimainkan untuk membina ini, untuk melaksanakan supaya pelajar-pelajar kita ini tidak ketinggalan dari segi aspek ya, mendapat ilmu pengetahuan dan juga pendidikan. Jadi ini satu apa peranan yang perlu ataupun apa peranan yang boleh dilaksanakan oleh PKPIM. Dipersilakan. Terima kasih YB Sabah. Saya pendidikan ini isu yang cukup dekat dengan kita, terutama di PKPIM. Kita sebab itulah kita ingat dulu kisah adik Viviana di pedalaman Sabah. Bukan di Sabah saja sebenarnya, di kawan-kawan kita di Manik Urai. Kalau saya di Sik Kedah itu pun kawasan yang tidak berapa mendapat akses jaringan internet yang baik. Di peringkat PKPIM, kita percaya bahawa negara ini negara demokrasi dan demokrasi itu harus dihidupkan dengan kebingitan dan kebisingan, memberikan cadangan dan kritikan kepada pihak kerajaan. Tapi tidak cukup dengan itu, kita harus ada pendekatan secara praktikal melalui insentif yang kita buat. Sebab itulah alhamdulillah sepanjang hampir setahun lebih COVID ini, kita berjaya menggerakkan inisiatif PKPIM Prihatin.
yang mana kita beri bantuan data internet secara one off kepada rakan-rakan adik-adik kita yang terjejas hasil daripada crowdfund ataupun kutipan awam yang kita buat. Fokus kita adalah membantu untuk membekalkan data-data pemberian data pada mereka yang sangat memerlukan. Sebab kita percaya masalah pembelajaran norma baru ini tidak harus kita atasi dengan langkah yang afirmatif. Di peringkat PKPM kita hanya boleh beri bantuan data. Ada juga yang minta laptop, kita usahakan setakat yang kita mampu. Tapi kita percaya peranan yang lebih besar harus dimainkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Tinggi sendiri. Kita baru-baru ini kita dikejutkan apabila mantan Ketua Pengarah Pendidikan kita, Datuk Dr. Amin Senin, mengatakan PDPR ini ada masalah ataupun kurang berkesan. Jadi ini perkara yang cukup memprihatinkan kita, lebih-lebih lagi dalam keadaan laptop 150,000 itu tak sampai. Ini sudah masuk bulan ke hampir setahun. Saya terkejut bila mana 150,000 laptop belanjawan kita dah luluskan. Lebih lagi belanjawan dah luluskan. Bukan tak ada duit. Kenapa lambat? Ya, betul. Itu yang pertama. Sebab kita tak ada peluang gadget ataupun alatan elektronik itulah keperluan mendesak bagi adik-adik kita menghadapi pembelajaran secara atas talian. Kita tidak nafikan pembelajaran atas talian ni beza. Saya pun rasa berbeza bercakap dengan ustaz secara fizikal bersemuka dan bercakap secara atas talian. Tapi kita harus fikirkan, kerajaan harus give an affirmative action dalam rangka ke mana harus dituju pendidikan negara ini. Kita mahu, kita nak tanya juga, adakah KPM buat kajian sejauh mana keberkesanan PDPR? KPT buat kajian atau tidak sejauh mana keberkesanan pembelajaran atas talian di universiti? Benda-benda ini harus dikaji. Ya, perkara ini saya dah soal dalam saya punya statement surat khabar tu. Setakat ini belum ada jawapan lagi daripada KPM. Ya. Sebab kita memang soal pendidikan ini soal pembinaan generasi. Kita tidak mahu wujudnya the law apa yang disebut oleh para ilmuwan pendidikan sedunia. Mereka telah mengeluarkan suatu terma, the lost generation, generasi yang hilang. Kenapa adik-adik ini tak pergi ke universiti? Bayangkan adik-adik darjah 1, tingkatan 1, mereka yang transition period ini. Mereka yang berada daripada universiti daripada sekolah nak ke universiti. Mereka tidak mengalami suasana itu. Kerana pendidikan itu harus dibuat di sekolah. Dengan pakaiannya, dengan cikgu je, dengan setting classroom je. Jadi dia bukan semata-mata proses penerimaan ilmu, tetapi suasana kondusif untuk pembelajaran dan penerimaan ilmu itu juga harus difikirkan dalam keadaan pandemik ini. Kita nafikan semua terjejas, tapi kita perlukan suatu langkah yang afirmatif daripada kerajaan. Yang kedua juga, kita PKPM juga ada mengeluarkan satu statement. Tidak vaksinasi, projek program vaksinasi ini harus lebih segera. Cikgu pun ada lagi yang tak dapat vaksin. Kita ingat pada awal tahun sebelum SPM hari itu, ada sekolah-sekolah yang terpaksa ditutup apabila dibuka dalam keadaan kita tidak well prepared, ramai pula yang dijakiti calon-calon SPM. Jadi apabila Kementerian Kesihatan melalui Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Hisham menyatakan vaksin akan diberikan kepada mereka yang berumur 12 tahun dan ke atas, itu satu langkah yang baik. Sepatutnya benda itu dikaji lama, bukan sekarang baru kaji. Kita dah setahun pandemik. Kenapa baru dikeluarkan kenyataan sebegitu? Tapi alhamdulillah ada progres. Mungkin guru-guru, adik-adik yang belajar di SPM harus diberikan, harus dimasukkan dalam jadual untuk penerimaan vaksin. Kita bimbang Ustaz, tahun ni SPM mereka guna silibus baru.
Jadi Ya, nak inline dengan soalannya, nak inline dengan betul. latih tubi, dia memerlukan masa. Dan langkah yang dibuat oleh KPM itu betul untuk menangguhkan SPM ke tahun hadapan. Cuma bagaimana, dia tak boleh saja reschedule semula peperiksaan, tetapi mereka kena isi dengan langkah-langkah yang afirmatif. Sebab kita daripada awal, kita minta dengan KPM, mereka kena kaji dah takwim persekolahan. Macam negara-negara lain tak semestinya mereka start persekolahan bulan 1. Mungkin harus dikaji suatu takwim yang baru lah. Ya. Mungkin boleh diguna sistem semester, kerana sepatutnya KPM kalau mereka pandai geram ni dekat menteri pendidikan ni, mereka dah boleh mengkaji suatu dasar pendidikan yang baru. Kita ada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 yang akan habis dari lagi 4 tahun. Masanya untuk mengkaji anjakan pendidikan baru, pendidikan yang tidak berorientasikan peperiksaan, yang berorientasikan potensi penerokaan bakat dan minat pelajar, pendidikan yang dekat dengan teknologi abad ke-21 dan sebagainya. Tapi kita duk rotate, buka sekolah, tutup sekolah, buka sekolah, tutup sekolah. Jadi langkah itu tak berkesan bagi saya. Sebab dan yang terakhir untuk saya tegaskan, dalam kita belajar online, kita ada pernah menghantar cadangan. Cadangan ini tak disukai lah oleh kapitalis orang yang berada di industri bisnes. Kita ada jaringan elektrik yang lebih besar daripada jaringan internet. Mungkin kerajaan boleh duduk bersama dengan TMB, syarikat-syarikat telekomunikasi untuk macam mana teknologi yang boleh dipakai memanfaatkan jaringan-jaringan elektrik ini dan setiap kawasan yang punya capaian elektrik, mereka ada capaian internet yang baik. Saya rasa itu langkah yang harus difikirkan, kan telah dibuat oleh Belanda, Finland, negara-negara Skandinavia. Bagaimana mereka utilize ataupun memanfaatkan jaringan elektrik itu beserta dengan jaringan internet. Saya tak silap, saya ada terbaca satu report dekat usaha ini dah dicadangkan ketika PH memerintah terdahulu ketika 2 bulan. Ini langkah yang cukup baik. Maknanya barulah dasar digital negara. Dasar digital negara ni buatlah apa-apa pun, tapi kalau internet pun slow, tak berjalan juga tu. Jadilah. Okey, terima kasih kepada Farhan ya. Ada 2 perkara yang digunakan oleh PKPM untuk membantu perkembangan pendidikan ataupun pelajar-pelajar tidak tertinggal dengan pendidikan. Yang pertamanya ialah dari segi aspek bantuan dari aspek fizikal, dengan perhenti untuk mendapatkan maklumat-maklumat daripada pendidikan itu dan sebagainya. Yang keduanya ialah desakan ataupun pandangan kepada pihak-pihak yang berwajib yang perlu dilaksanakan, yang perlu dilakukan kepada pelajar-pelajar ataupun ke institusi-institusi yang tertentu untuk kita melaksanakannya supaya pendidikan ini dapat diterima oleh semua pihak sampai ke akar umbinya. Jadi ini adalah 2 peranan yang saya fikir sebagai seorang anak muda ataupun persatuan yang dianggotai oleh mahasiswa-mahasiswa di universiti mungkin mempunyai pandangan-pandangan yang sama seperti itu. Jadi oleh sebab itulah saya yakin dan percaya sekiranya ada institusi ataupun badan-badan kerajaan yang mendengar apa yang kita bincangkan pada hari ini, mungkin akan mengambil take note ataupun mengambil perhatian tentang perkara yang disebutkan itu. So untuk soalan yang terakhir lah, soalan terakhir ini mungkin untuk masa depan negara kita. Masa depan negara kita ialah dalam soal kita ini masih lagi dibebani oleh pemikiran-pemikiran yang tidak sudah-sudah, iaitu dengan keterlibatan semua pihak, bukan hanya individu, tetapi institusinya terlibat dengan rasuah. Dan saya terbaca apa yang dibentangkan oleh Farhan, termasuk juga dalam satu
mungkin forum ya yang akan dilaksanakan anti rasuah. Jadi ini satu perkara yang cukup menarik dan saya memanglah sejak memegang apa tu ahli parlimen ini memang saya titik beratkan dalam soal apa nama tu penghapusan ataupun pengnyahan rasuah ini dalam semua aspek. Jadi saya cukup tertarik dengan apa yang hendak dilaksanakan itu. Jadi apakah pandangan kebanyakan pengalaman PKPIM berjumpa dengan ramai student berhubung kait dengan rasuah ini, dan apakah pandangan PKPIM ataupun orang muda ini, ya, corak kepimpinan negara kita pada masa akan datang? Apakah masih lagi ya hendak orang-orang muda ini masih lagi bersekongkol, masih lagi menyokong maknanya kepimpinan yang bersekongkol dengan rasuah ini? Apakah bentuk kepimpinan ya negara akan datang? Apakah masih lagi nak mengekalkan mereka yang walaupun terlibat dengan rasuah itu kecil sekalipun ya, salah guna kuasa dan sebagainya. Jadi saya harap ini adalah salah satu ya pandangan yang meneroka masa depan, bukan cheatman ya, soalan cepu mas, tetapi ini adalah suatu perkara yang saya nak lihat daripada apa nama tu mahasiswa sendiri ataupun daripada pelajar-pelajar universiti ya tentang rasuah, dan juga ya apakah mereka juga ya mahu ataupun masih lagi mahu mengekalkan orang-orang yang terlibat dengan rasuah ataupun macam mana. Ini suatu perkara yang cukup penting untuk kita lihat, sebab saya yakin dan percaya ya orang-orang yang lama ni yang saya pernah diinterview oleh pelajar universiti UiTM, saya kata orang-orang lama ni berhentilah daripada menjadi ahli politik, sebab idea dia pun tak itu sangatlah pun ya tak jauh mana sekalipun. Tapi sepatutnya negara kita ini dipimpin oleh generasi muda yang mempunyai mission, vision dan juga mempunyai tenaga yang cukup kuat untuk kita menjadikan Malaysia ini sebagai sebuah negara yang maju, yang lebih ke depan daripada negara-negara yang lain. Walau bagaimanapun, walaupun orang muda, kita galakkan orang muda untuk terlibat dengan politik, tetapi harus diingat mereka juga kadang-kadang bersekongkol dengan perkara-perkara yang negatif yang boleh meruntuhkan negara itu. Jadi saya nak minta pandangan lah daripada PKPIM macam mana ya rupa bentuk kepimpinan dan juga negara kita pada masa akan datang. Dipersilakan. Beberapa perkara yang cuba untuk YB highlight. Saya ucapkan terima kasih YB. Panjang kita kenal boy, saya nampak YB memang sentiasa memberi motivation kepada orang muda. YB senang bergaul dengan orang muda, itu yang menyebabkan mungkin kita perlukan lebih banyak tokoh-tokoh politik, ahli-ahli parlimen yang boleh engage dengan masyarakat dan orang muda ini, supaya orang muda tak rasa gap dengan tokoh-tokoh dan aktivis-aktivis utama masyarakat. Berkaitan persoalan itu, kita rasa agak terpanggil. Alhamdulillah Ustaz Hassan bermaklum inisiatif terkini PKPIM. Kita akan melancarkan Malaysian Anti-Corruption Task Force, yang mana ataupun pasukan khas menangani permasalahan rasuah di kalangan utama orang muda dan sebelia dan sebagainya. Perkara ini timbul apabila alhamdulillah PKPIM ini kita bukan sahaja menunggang sentimen ataupun permasalahan berdasarkan emosi. Perkara ini kita hadap, kita keluarkan daripada perbincangan kita. Kita jadikan pemikiran Syed Hussein Alatas yang dibuat dalam buku The Sociology of Corruption itu sebagai galakan untuk kita sebagai guiding idea ataupun kerangka besar adalah inisiatif kita menangani rasuah. Pun begitu, kita tidak nafikan pada 2017 ada satu kajian daripada SPRM yang menyatakan hampir 16% mahasiswa ini sanggup menerima, dan juga 18.7% mahasiswa ini sanggup mengambil rasuah. Dan ada juga kajian daripada Institut Integriti Malaysia kaitan yang dia memang fokus persepsi rasuah di kalangan orang muda. Dan kita agak terkilan ataupun mungkin perkara ini diketepikan apabila dalam pelancaran National Anti-Corruption Initiative yang dibuat
Pelan Anti Rasuah Nasional ACP 2019-2023 yang dilancarkan oleh Kak Jaan Pisces, iaitu fokus kepada anak muda itu bukan tidak ada tapi nampak kurang. Sepatutnya fokus kepada generasi inilah yang diberikan keutamaan. Dan juga kita ni dah jadi anak angkat SPRM dah. Setiap minggu kita akan jumpa dengan SPRM, mendengar pandangan mereka. Dan kita tidak nafikan SPRM ni buat kerja betul-betul. Mungkin kekangan politik dan sebagainya menyebabkan imej mereka ini tidak elok di pandangan masyarakat. Tapi saya merasakan kita terpanggil untuk sama-sama membantu SPRM bagi memastikan soal rasuah ini tidak dipandang enteng sama oleh generasi muda. Kita juga tengok kebimbangan kita dengan keadaan semasa negara kita. Pada Januari, tak silap saya, ada satu report yang dikeluarkan, Indeks Persepsi Rasuah International yang dikeluarkan oleh International Transparency Institute, menyatakan kedudukan kita ni daripada kedudukan 57, kita jatuh daripada kedudukan daripada kedudukan 51 kita jatuh ke kedudukan 57 dalam skor pencapaian Indeks Persepsi Rasuah Malaysia. Dan kita melihat perkara ini mungkin disebabkan oleh soal scheme of thing. Bila Dr. Wabi sebut soal pemimpin muda yang terlibat dengan salah guna kuasa dan elemen-elemen rasuah. Kita nafikan ada pemimpin politik yang muda yang duk promote surat sokongannya, duk berebut jawatan dalam JLC-nya. Ini yang kita bimbangkan. Walaupun kita komitmen, kita ada optimis dengan masa depan, tapi kita takut pemimpin muda pun terjebak sekali dengan soal rasuah ini. Sebab itulah kita nampak yang harus ada adalah kita kena melawan monopoli kekuasaan ini. Ada yang dah jadi ahli parlimen 12 penggal. Ada yang dah jadi pegang jawatan JSC berpenggal-penggal. Ada yang pegang jawatan dalam pertubuhan lama-lama. Perkara ini yang kita kena elakkan. Bila iyalah orang yang lama duduk nombor satu ni, macam saya sendiri pun tak nak lama-lama, dia kena ada hadnya. Contohnya ahli parlimen dia kena ada contoh 2, 3, 4, 5 penggal, tidak boleh sampai 12 sampai 10 penggal. Tapi kawasannya itu sebabnya PH menentukan tempoh Perdana Menteri itu 2 penggal saja. Ya. Itu inisiatif yang cukup baik sebab kita tidak boleh ada pemonopolian kuasa itu. Sebab bila monopoli kuasa ni dia akan jadi macam-macam akan berlaku. Dan kita juga bimbang amalan politik wang yang makin membiak, pengagihkan kekayaan kepada kroni-kroni atas sebab mengukuhkan kerajaan. Itu perkara yang sangat kita kecewa. Dalam keadaan ekonomi dia kita tidak stabil, dia bagi pula kontrak-kontrak yang tidak sepatutnya. Dan satu lagi perkara yang cukup kita kesal dan kecewa apabila wujudnya pendakwaan terpilih. Ini elemen rasuah kalau kita tengok. Kalau kita tengok dalam takrifan rasuah dalam akta SPRM itu, dia wujud. Kau sokong aku, kes kau digugurkan. Kau tarik sokongan, kes kau digugur. Ini amalan yang tidak sihat dalam kerangka kita sebagai negara demokrasi. Dan sebab itulah PKPM menjalankan inisiatif ini. Sebab kita percaya nak ubah, minta maaf Doktor, nak ubah senior-senior yang politik ni bukan kerja kita dah. Mungkin kerja kita adalah kerja kita adalah membina generasi baru, memastikan soal integriti, etika, moral, akhlak pemimpin itu kita dapat bantu daripada peringkat awal. Cuma yang kita harus ingatkan juga, kadang-kadang orang melihat persepsi negatif pada orang muda. Bila SPRM menyatakan hampir 50% IB untuk pengetahuan yang menerima rasuah ini, yang menerima bukan yang memberi. Yang menerima rasuah ni mereka yang berumur 40 tahun ke bawah.
ini benda yang cukup memprihatinkan kita. Kita tidak boleh kecewa sebab dalam keadaan ekonomi yang tidak stabil, peluang pekerjaan yang terhad. Kalau ada kerja kat kelulusan master tapi pendapatan macam orang sijil, perkara isu underemployment. Ini perkara yang membimbangkan kita. Jadi mungkin kita tidak boleh meletakkan bebanan negatif tu kepada orang muda. Mungkin kerana tekanan hidup, lebih lagi kalau ikut laporan Bank Negara, ramai orang muda di bawah 35 tahun ni diisytiharkan bankrupt. Jadi perkara ini tidak boleh dipandang kesalahan orang muda saja. Mungkin kegagalan kerajaan dalam mengurus negara ini disebabkan monopoli kuasa, menyebabkan isu orang muda ni tak dapat ditangani secara hikmah. Mereka nak kerja. Kawan-kawan saya nak kerja, saya pun nak kerja. Mereka nak pendapatan yang stabil. Mereka nak beli rumah, mereka nak mendirikan keluarga. Mereka nak membantu ayah-ayah mereka yang telah berkorban banyak untuk mereka sepanjang melanjutkan pengajian. Tapi dalam keadaan ekonomi yang tidak stabil, peluang pekerjaan yang kurang, ini menyebabkan orang muda ini terdesak dan mungkin mereka terlibat dengan perkara itu. Sebab itulah persepsi ini harus diperbetulkan. Kerajaan harus ada, siapa saja mahu memerintah negara ini kena wujudkan ekosistem yang menyokong kepada orang muda bagi memastikan perkara yang saya sebut itu tidak berlaku. Dan yang terakhir, kita tak nafikan juga pemimpin politik muda ni kadang-kadang terikut dengan orang politik senior ni dalam parti mana-mana pun. Jadi ahli politik pun kenalah berubah sedikit sebanyak. Saya percaya Ustaz Hassan antara orang yang boleh kita contohi. Ahli politik yang lain ni, yang lama-lama dekat parlimen ni, yang tak berhenti, yang tak reti nak berhenti-henti ni, kadang-kadang perilaku mereka itu dibudayakan. Jadi orang muda ni nampak benda tu dah jadi budaya. Mereka pun tidak malu, tidak segan untuk ikut lah. Sebab apa? Pemimpin mereka pun buat. Kenapa aku tak boleh buat? Itu benda yang cukup membimbangkan kita. Jadi soal yang paling penting adalah kena kurangkan pemonopolian kuasa, ekonomi kena stabil dan dengan itulah kita dapat memastikan persoalan rasuah ataupun permasalahan rasuah ini dapat ditangani. Dia tidak boleh dengan usaha yang bersifat advokasi pendidikan semata, tapi dia kena ada satu sistem. Yang rosak itu bukan inisiatif ataupun institusi, yang rosak itu sistem. Kita melawan sistem yang bobrok atau sistem yang rosak ni, sebab itulah orang yang berada dalam sistem tu tak senang duduk dengan perjuangan orang melawan sistem. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih Saudara Farhan ya. Kita dah sampai ke penghujungnya ya. Itulah pandangan orang muda ya. Saya harap pandangan orang muda konsisten ya dengan soal-soal yang negatif ini, khususnya rasuah ini. Saya yakin dan percaya sekiranya orang-orang muda ataupun anak-anak muda sama ada di universiti ataupun bukannya di universiti ya, mempunyai keazaman dan mempunyai tekad untuk membersihkan negara ini daripada amalan-amalan yang negatif, khususnya daripada rasuah. Saya yakin dan percaya insya-Allah ya, negara kita akan menjadi negara yang pertama bebas rasuah itu mungkin akan berlaku ya, bukan negara-negara yang bukan Islam ya, yang bebas rasuahnya nombor satu. Tapi negara-negara Islam tak tahulah duduk kat mana. Jadi oleh sebab itulah kita, oleh kerana kita telah mengiktiraf Malaysia ini sebagai sebuah negara Islam, maka kita harus bertekad dan kita harus menjadikan diri kita dan juga masyarakat kita untuk kita memerangi rasuah ini habis-habisan lah sampai ke akar umbinya ya, bukan hanya daripada top gunnya tapi sampai ke bottom line-nya. Jadi oleh sebab itulah ya, perkara ini harus ditangani oleh semua pihak, bukan hanya daripada mahasiswa tetapi juga daripada masyarakat yang lain. Dan saya cukup tertarik ya dengan apa yang disebut oleh Farhan tadi dalam soal keinginan generasi muda apabila dibuat kajian oleh beberapa institusi itu untuk menerima rasuah itu suatu perkara yang cukup tidak sedang ataupun tidak sedap didengar. Jadi oleh sebab itulah mungkin kajian-kajian akan datang ya, akan mengurangkan ataupun akan menghilangkan
indeks itu menjadi kepada 0% keinginan untuk menerima ataupun memberi rasuah itu sendiri. Saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Farhan kerana sudi untuk berbincang, mengeluarkan idea-idea yang baik, yang bagus untuk dijadikan panduan ataupun untuk dijadikan sebagai salah satu di antara perkara yang boleh dimanfaat bersama, bukan hanya oleh orang muda tetapi juga orang-orang dewasa ataupun orang-orang yang lama, untuk kita jadikan panduan, untuk kita jadikan tauladan mana yang baik itu kita untuk kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan lebih baik. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang untuk kita berbincang khususnya orang-orang muda ini, sebab mereka lah yang akan menentukan ataupun memimpin negara pada masa akan datang. Lebih-lebih lagi orang yang 18 tahun dah boleh jadi calon dan juga yang boleh mengundi. Ini sudah diluluskan di Parlimen, ya. Jadi oleh sebab itu jadi masuklah calon ataupun macam mana, jadi orang muda lah, ya, saya yakin dan percaya yang akan memimpin negara kita pada masa akan datang. Jadi orang tua ni hanya memberi nasihat mana yang baik, ya, dan orang muda lah yang akan menentukan hala tuju negara pada masa akan datang. Terima kasih Dar Farhan dan kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Wibi.